So, ini kita belajar ni konsep-konsep perkawanan dah rasa dalam ni dalam nota dalam masa tak boleh tengok. Okey. Dan kalau awak macam tak clear sangat gambar ni, tetapi awak boleh tengok dalam awak punya WhatsApp tu lah. Dan yang ini sebenarnya lebih kepada ni, lebih kepada awak mendengar. Baru awak boleh faham. Okey. Jadi saya akan laju ni, saya akan laju setengah jam je. Ni tak ada soalan. Okay, mungkin awak tak nampak, cuma awak boleh dengar dan notanya ada dalam ni dalam saya punya tu. Okey, kau sejarah. Tapi saya akan buat ni lah. Screen ni. Share screen. Okey, kita ada kos sejarah.
Saya rasa saya dah sentuh saya kita ingat ni lah. Refresh balik kos sejarah laju. So kita nak kena rekod pada apa? Pada harga kos sejak kos asal. Ha. Contohnya nak pada 20 April 2014 sebuah kereta dibeli pada harga IM 40,000. Sekarang ni pada 27 Februari 2022 harga dia 48,000. Ini harga pasaran. Ini harga beli. So kalau mengikut kos sejarah kita membeli pada harga apa? RM 40,000. So harga pasaran ni sentiasa berubah ya. Sebab kapal kau ni mengikut harga asal. Okey. Yang seterusnya ialah pengukuran wang. Pengukuran wang ataupun monetary unit. Semua urus niaga menggunakan RM. Contohnya, awak beli satu barang, tetapi barang tu awak tak tahu harga ni. Orang tu ambil barang tapi tak dapat tetap harga lah. Mungkin barang lama kan awak nak guna. Jadi kita tak dapat tetapkan dalam harga. Jadi salah lah. Tindakan tersebut. Lepas tu urus niaga telah berlaku dalam niaga bisnis tapi nilainya dalam wang tidak dapat dipastikan. Perikatan perniagaan membuat urusan tidak merekod urus niaga tersebut sehingga nilai dalam wang dapat dipastikan. Okey. Itulah pengukuran wang. Jadi kalau awak nak tengok dalam awak punya awak tengok WhatsApp nota. Okey, yang ketiga usaha berterusan ni semua saya dah ni lah. Saya dah sentuh last kelas. Perniagaan diandaikan ni awak kena tulis lah. Apa yang saya tulis awak kena tulis. Usaha berterusan ataupun going concern. Okey. Perniagaan diandaikan wujud untuk jangka masa panjang. Tidak dibubarkan dalam jangka pendek, menilai aset tetap secara berterusan dalam operasi perniagaan untuk menghasilkan pendapatan, iaitu perniagaan berterusan. Okey. Contoh, perniagaan ABC membeli sebuah kenderaan berharga RM30,000 dengan jangka hayatnya selama 10 tahun. So, kereta 10 tahun. Tapi, dicadangkan kenderaan tersebut selama 5 tahun. Sebab 5 tahun dia jangka nak bankrupt. Jadi, cadangan itu ditolak kerana kita menganggap perniagaan itu akan berterusan selama-lamanya. Dia tak boleh ikut kita punya tu tempoh kita. Tempoh perniagaan. Dia memang secara berterusan.
Itu ialah apa? Going concern. So, kena full screen kan. Lepas tu, entiti berasingan. Saya bacakan tak nampak. Oh, sudah. Saya share screen nanti sampai nampak sikit. Yang ni agak berat. Ya. Tapi awak faham cukup lah. Okey, entiti berasingan. Perniagaan dan pemilik anggap dua entiti yang berbeza. So ni A, ni B. Ni contoh saya kat Ali and Co. Yang ni Ali. So dia dianggap sebagai benda yang berbeza lah. Macam awak ada company, awak adalah awak. Perniagaan adalah perniagaan. Ya.
Ali membeli sebuah kereta untuk kegunaan isterinya. Beliau telah merekodkan pembelian ini ke dalam rekod perniagaannya. Setelah itu, semua berjaya petrol untuk kereta tersebut turut direkod. Ini kegunaan isteri maksudnya dia tak ada kaitan dengan perniagaan. Jadi ia dianggap sebagai entiti tidak mematuhi konsep entiti berasingan. Kerana isterinya bukannya perniagaan ni, tak ada kaitan dengan perniagaan. Jadi patutnya dia tak boleh merekod sebagai perbelanjaan perniagaan. Ya. Sebab inilah untuk kegunaan peribadi. Okay. Ini perniagaan. Dan kalau ahli ni peribadi. Apa kaitan dengan peribadi dia tak boleh dianggap sebagai perbelanjaan perniagaan. Okay. Konsistensi. Mengekalkan semua kaedah perkawanan digunakan supaya mudah untuk membuat perbandingan antara tahun-tahun lepas. So, mengekalkan ketekalan, konsisten. Maksudnya, apa maksud konsisten ni? Konsisten maksudnya contohnya awak konsisten dengan keputusan awak. Contohnya awak nak sambung belajar terus, tak nak berhenti. Awak konsisten lah. Macam ini, awak ada dua kaedah untuk membuat penilaian stok contohnya. Jadi awak kena gunakan kaedah yang sama setiap tahun. Contohnya dalam hal ni, dengan ABC, dia gunakan kaedah garis lurus dan dia nak tukar pula kaedah, nak tukar kepada kaedah baki kurang. Adakah tindakan ini mematuhi? Jadi ia tidak mematuhi kerana ia perlu digunakan tekallah konsisten yang kaedah yang sama pada setiap tahun. Ini maksudnya ketekalan ataupun konsistensi. Yang saya tulis ni awak kena tulis lah kat buku. Maksudnya kaedah yang sama perlu dikekalkan. Kaedah sama perlu dikekalkan. Awak jangan risau. Untuk chapter ni saya akan ulang untuk last nanti tak habis sebab nanti saya akan beri juga soalan-soalan. Boleh saya beri hari ni lah. Ada soalan final, ingatkan saya tolong saya akan beri sebelum waktu sebelum 4.30 nanti. Tempoh perkawinan ialah biasanya kita buatlah setahun. 1/1/2020 hingga 31/12/2020. Biasanya setahun lah. Ada juga kalau mula lambat, contohnya 1/4, dia kena setahun juga tetapi akan berakhir lewat sikit lah 30 bulan 3 2021 contohnya. Dia tak semestinya berakhir pada 31 Disember. Dia biasanya setahun ataupun 3 bulan, 6 bulan. Ya. Menutup akaun pada setiap bulan. Jadi setiap tahun perlu tutup pada 31 Disember. Kalau tak tutup. Kemudian maternity ataupun kematanan dalam Melayu, material. Ini agak susah sikit. Ginilah. Kalau macam syarikat besar,
Contohnya cakap besar tu Petronas Kalau tank harganya bawah 1,000 kan, 1,000 dianggap sebagai tidak material. Sebab tidak material, yang ini dianggap sebagai 1,000 ni tak material lah. Tapi kalau company kecil, macam saya kat kedai Mak Pah contohnya, kedai Mak Pah, kalau pen tu harga 1,000 dianggap sebagai material. Okay. Contohnya kalau Petronas 1,000 ni dianggap sebagai belanja, dan kalau kedai Mak Pah ni 1,000 ni sebagai harta aset. Itu je. Material itu bergantung kepada nilai yang kita jangkakan, adakah ia besar atau tidak. Kalau macam orang miskin, macam kita ni orang miskin, kita anggap pen harga 1,000 mahal. Baik beli lain. Tapi bagi orang kaya, 1,000 tu tak bermakna bagi dia. Jadi itu materiality. Jadi kalau macam Petronas ni cakap besar, sekadar 1,000 ni, dia tidak akan menyesal ke, tak akan laporkan lah sebagai itu aset ke, sebab dia punya hasil jualan ni bilion tau, ribu juta, untung dia pun dah 100 bilion. Jadi kalau sekarang pen tu lecehnya kan, kalau dia agak sebagai aset. Okay. Jadi bergantunglah kepada company lah. Realisasi hasil ni agak susah juga. Dia ambil kira dia benar-benar berlaku jualan lah. Ada kadang-kala company menipu, tak ada pun jualan dia berlaku, tapi dia buat sebagai jualan telah berlaku hasil. Okay. Contohnya, kalau nak menentukan tujuan hasil berlaku pertukaran hak milik. Tak ada dah buat tuntutan hak milik, maksudnya kita dah contoh awak jual motor. So motor tu dah bukan milik awak lagi, milik pada pembeli. Yang kedua, pembeli sanggup bayar. Ada yang beli, ambil tapi tak bayar. Dia memang orang miskin kan. Tak ada duit. Memang awak jangka pun dia takkan bayar. Itu pun bukan sebagai jualan. Kestabilan di dalam mata wang. Maksudnya mata wang tu stabil. Kalau berlaku kat Ukraine sekarang ni, rasanya tak boleh lah dianggap sebagai jualan lah. Dalam perangan mata wang dah makin jatuh. Bila berlaku perangan, mata wang akan jatuh. Jadi itu kestabilan tidak berlaku. So macam sekarang Malaysia ni dalam aman, boleh lah. So bila perang ni, harga dah semakin barang-barang dekat, kecurian tak ada orang yang jual sering memberi berupaya bayar. Cik Ali adalah pengusaha tembikar. Beliau akan menerima tempahan 100 pasuk tembikar dan menerima bayaran sebanyak RM200. Dia telah merekodkan tempahan tersebut dan mengiktiraf hasilnya pada tarikh tersebut. Jadi yang inilah ini bayaran deposit
Ini tempahan ni lah deposit. Jadi maksudnya ia belum berlaku apa? Belum berlaku jualan lagi. Jadi awak tak boleh rekod lah. Contohnya kalau awak jual 100 pada harga RM20, RM2,000. So RM2,000 ni belum awak boleh rekod sebagai jualan. Okey, sebab awak hanya menerima tempahan sahaja ya. Jadi kalau dia dah rekodkan sebagai hasil jualan, contoh awak lah, awak dah terima duit tempahan, tetapi barang tu belum diterima, duit dah terima lah, dia deposit, barang belum dipindah milik, jadi ia tidak mengikuti, tidak mematuhi realisasi, teori realisasi. Yang ni agak susah sikit. Pemadanan atau matching atau accrual. Belanja diiktiraf apabila belanja dikenakan, bukan apabila hanya tunai dibayar. Cuba awak tengok dekat bil elektrik mak awak, bapa awak ke. Yang ini 1/1. Yang ini 31 bulan Disember. So, bil akan diterima pada awal ni. Pada selepas, contohnya bulan Januari lah. Tapi awak dah guna elektrik pada bulan Disember. Saya ulang sekali lagi. Awak terima bil elektrik lewat. Sebenarnya awak dah gunakan. Itu untuk bulan Disember. Tapi awak terima bulan Januari. Jadi elektrik itu perlu, bil elektrik itu, belanja elektrik itu perlu kita rekod sebagai perbelanjaan bulan Disember. Sebab kita guna bulan Disember, walaupun kita bayar bulan Januari. So kita akan iktiraf. Nanti kita akan belajar lah. Kita akan rekodkan sebagai perbelanjaan bulan Disember. Saya ulang sekali lagi ringkasannya lah. Contohnya, Mak Faris terima bil elektrik pada bulan Januari untuk penggunaan elektrik pada bulan Disember. Jadi telah bayar pada Januari. So, Disember penggunaan dia bayar pada bulan Januari. Jadi belanja itu sebenarnya berlaku awak rekod pada bulan Disember ke Januari? Faris. Maksudnya bil elektrik awak bayar bulan Januari. Tapi bil itu sebenarnya awak gunanya kan. Elektrik itu awak guna bulan Disember. Jadi kalau awak mau ikut konsep accrual ni, kena rekod bulan Disember ke Januari. So awak kena rekod pada bulan Disember. Disember okey yang tu. Disember okey. Jadi awak rekod masa awak gunakan masa awak bayar. Cik Ali tidak merekodkan belanja cuti dalam bulan Disember. Sebanyak sebulan itu kerana bil hanya diterima pada bulan Januari. Jadi ia tidak mematuhi konsep pemadanan. Jadi dia kena rekod pada bulan Disember. Sebab Januari untuk penggunaan bulan Januari lah. Ingat ni accrual atau matching. Belanja dan hasil pun sama. Contohnya awak dapat hasil, awak jual kelapa sawit sekarang lain. Awak jual sekarang, tapi duit dapat bulan Jun. Jadi awak kena rekod. Nanti awak buat adjustment pelarasan pada bulan
Ni lah bulan-bulan Februari. Semasa diguna, bukan semasa bayar. Semasa dia telah digunakan. Senang sebenarnya. Ni konservatisme prudent. Jika ada jangkaan dalam kerugian, akan diambil kira, tapi jangkaan keuntungan tidak diambil kira. Kita mengambil sikap berhati-hati, prudent. Ni buat contoh luar lah. Contohnya awak nak beli motor, awak jangkakan beli motor ni, memang motor ni kena bawa laju. Okay, awak jangkakan mesti awak accident. Jadi, awak ambil jalan mudah, tak lagi lah. Itu contoh lain. Tapi dalam hal ni, jika ada jangkaan dalam kerugian, akan diambil kira, tapi jangkaan keuntungan tidak diambil kira. Okay. Kita jangkakan, bila kita beli barang tu, memang akan rugi. Okey. So kita boleh rekod lah. Boleh nyatakan. Tetapi kalau kita beli barang tu, kita dapat untung, jangkakan dapat untung, jadi tidak diambil kira. So kita ambil dalam berhati-hati, jangka kerugian. Contohnya, perniagaan ABC telah disama dan peguam syarikat menjangkakan syarikat akan kalah dalam perbicaraan tersebut dan jangka perlu bayar RM10,000. Apa pendapat anda? Jangan kerugian tersebut perlu dicatat. Ini contoh yang paling jelas lah. Contohnya, kerja awak mencuri. Sorry. Contohnya awak keluarkan produk tu iron contohnya. Gosok baju tu. So kalau contohnya ada pelanggan yang membeli iron awak dan dia guna iron tu, gosok baju lah. Baju pula mahal nak raya, terbakar baju tu. So, dia memang menyaman. Dan awak jangka memang kalah. Memang kena saman lah. Jadi itu yang kita kena rekodkan. Okay, itu konservatism. Kita memang jangka memang kita kalah dan kita kena bayar saman. Tetapi kalau contohnya, untung bagi kita pula terbalik. Contohnya, ni projek aku nak dapat projek baru. Dapat projek baru, dapat tender baru. Dapat untung RM10,000. Itu tak boleh. Kalau yang berkaitan dengan untung, jangkaan tu memang tak boleh dinyatakan. Nanti itu sebagai pengharapan. Dan seterusnya, pendedahan penuh. Mendedakan semua fakta penting yang berkaitan dengan organisasi. Perniagaan ABC telah membuat perubahan dalam kaedah pilihan stok yang digunakan. Syarikat tidak mendedahkan kaedah penyata kewangan. So, ada perubahan yang besar, tapi dia tak buat laporan. Jadi ini semua yang laporan yang fakta-fakta pentingnya perlu didedahkan, perlu dinyatakan dalam laporan. Objektiviti. Semua data program harus ada bukti. Kan? Perkataan bukti tulis ya. Bukti.
Contoh kalau pulang barang, tak ada bukti dan awak tak rekod pun sah. So, semuanya ada bukti dan semuanya direkod. Jadi kalau dia dapati bersalah, jadi awak tidak mematuhi hukum perkawanan, boleh didenda atau boleh disaman. Okay, dah habis lah runusan. Okay, kita dah belajar ni. Kos sejarah, pengukuran wang stabil, entiti berasingan, usaha berterusan, ketekalan, materialiti, realistik. So, okay. Saya akan beri masa saya selama 10 minit. Takut saya terlupa untuk saya beri soalan yang berkaitan bab ni. Soalan saya lepas. Okay. Okay, awak cari jawapan ni. Awak buat dalam bentuk type lah. Okay. So, awak tunggu dulu lah. Dan awak boleh rehat dulu.
Kita sambung ya. Saya dah berjaya cari dapat soalan ni. Yang kebanyakan pelajar tak jawab. Rugi je. Nanti jangan lupa isi Google Form yang untuk beli buku tu. Yang satu senang kan. Yang ini counting period. Yang saya belum ajar tu, saya sudah ajar yang saya kelas lepas. Double entry system. Maksudnya ada dua lah. Mesti ada menerima, ada dua kesan. Menerima dan memberi. State the most itu. Yang ni senang. Kalau boleh, kalau untuk ni, sebab-sebab pun boleh juga lah. Saya cuba nak membuat guna Google Form tau. Soalan ni. Jadi awak terus tu lah, tapi awak jawab dulu lah. Saya nak bagi awak markah yang banyak lah. Jadi ni saya dah bagi soalan bocor dulu. Awak cuba buat ni dulu. Okey, kita dalam masih lagi dalam rakaman ni sampai 4.30. Cuma untuk bab ni kita dah habis kita masuk bab 2 Bab 2. Bab paling laju lah paling laju. Saya stop recording untuk bab ni. Saya ceritakan mula sekejap lagi. Now saya untuk chapter 2 pula.